Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi atau tengah hari ini atau petang ni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di sini dan mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebaikan. Jadi saya tadi lambat bukan kenapa lambat kaunseling. Buat kaunseling tadi lambat habis, jadi lambatlah datang. Tapi tak apalah, ala kulli hal dapat hadir di sini dan dapat menyambung hadis pilihan yang selama ini kita bincangkan. Hadis yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah hadis yang berkaitan dengan masalah al-iqtisad, maknanya ekonomi juga. Yang maksudnya berekonomi dalam urusan perbelanjaan. Dalam hadis yang lalu yang kita bincangkan ialah kita hendaklah tekun dalam membuat perancangan dan juga pekerjaan. Dan dalam hadis ini Nabi kita nak ingatkan bahawa ekonomi maknanya berjimat cermat. Yang kita nak belajar sini ialah berjimat cermat dalam ekonomi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iqtisad fin nafaqati nisful ma'ishah wa tawaddud ila nas nisful aqli wa husnus su'al nisful ilmi. Maksudnya berekonomi dalam nafkah adalah separuh kehidupan dan perasaan kasih sayang sesama manusia adalah separuh akal, dan persoalan yang baik adalah separuh daripada ilmu. Jadi ada 3 pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini. Pertama ialah masalah berhemah dalam perbelanjaan. Yang kedua ialah masalah berkasih sayang, maknanya berkomunikasi dan berinteraksi dengan cara yang baik dengan sesama manusia. Dan yang ketiga ialah mengemukakan soalan-soalan yang baik-baik. Kerana itu ini 3 perkara yang akan dibincangkan oleh hadis ini. Hadis ataupun perkara yang pertama ialah iktisad. Al-iktisad ni maknanya berekonomi ataupun belanja dalam keadaan yang hemah. Kita mesti ingat, walau macam mana besar pendapatan kita sekalipun, kita tidak disuruh untuk membazir. Itu konsep ataupun prinsip yang paling utama sekali yang mesti kita ingat. Walau sebanyak mana yang kita perolehi, walau sekaya mana pun yang kita perolehi, kita tidak dibenarkan untuk membazir. Malah haram bagi kita membelanjakan harta kita pada jalan-jalan yang tak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita dimurkai oleh Allah, berdosa, kerana di hari akhirat pula setiap harta benda yang kita miliki itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang maksudnya berlebih kurang tentang harta yang dikurniakan kepada kamu, kepada siapa atau bagaimana cara kamu belanjakan. Jadi oleh kerana itu, walaupun kita banyak duit, walaupun kita banyak harta, sumbar-sumbar pendapatan kita di mana-mana ada, tapi kita mesti ingatlah larangan Allah supaya kita tidak membazir. Wala tubadzir tabzira, janganlah kamu membazir-bazirkan apa saja nikmat yang diberikan kepada kamu. Wala tusrifu, jangan juga kamu berbelanja lebih-lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tak suka kepada orang-orang yang berbelanja berlebih-lebihan. Dan dalam ayat yang lain juga Tuhan menerangkan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah orang-orang ataupun sahabat-sahabat atau kawan-kawan syaitan. Jadi oleh kerana adanya tegahan, adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berbelanja mengikut sesuka hati, maka kita hendaklah sentiasa berhemah dalam mengeluarkan perbelanjaan
untuk keperluan harian kita. Jadi bila kita nak berbelanja, kita kena tengok keperluan lah. Berapa keperluan kita dalam sebulan umpamanya, termasuklah duit makan minum kita, perbelanjaan rumah, perbelanjaan air lampu, perbelanjaan anak-anak ke sekolah, dan perbelanjaan kita pergi balik kerja. Dan di waktu yang sama, jangan lupa juga kita ketepikan juga untuk bersedekah, untuk berderma dan untuk berinfak fi sabilillah, kerana itu juga termasuk dalam kewajipan-kewajipan bagi orang-orang yang ada kelebihan. Jadi sekurang-kurangnya ada yang kita belanjakan untuk diri kita, kita tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang kita masukkan dalam saham akhirat, double duit kita, double kita punya modal. $1 kita masukkan dalam $1 yang kita dermakan, $100 yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi sebab itulah Nabi mengatakan al-iqtisad fin nafaqati nisful ma'isha, berekonomi dalam nafkah dan perbelanjaan adalah separuh daripada kehidupan. Jadi salah satu cara hidup di dunia ini mestilah berekonomi dan berbelanja dengan secara himmah. Jangan, sebab itu kita tengok kadang-kadang ada orang yang gaji besar tapi dia menghadapi banyak masalah hutang kerana belanja ikut suka hati je, ikut nafsu. Ada barang yang dah masih lagi boleh pakai dan sebagainya, ditukar dan sebagainya. Rumah yang masih cantik lagi, ditukar perhiasannya, tukar dia punya renovation dan sebagainya, kerana kononnya dah outdate dan dah tak sesuai dengan zaman sekarang, padahal tak begitu perlu. Walaupun kita tahulah bahawa rumah kita tu perlu dihias dari semasa ke semasa agar kita dapat duduk dalam keadaan aman dan tenteram, tapi di waktu yang sama kita mesti kena tengok keperluan. Adakah perlu tidak untuk kita menukar ataupun membuat satu hiasan baru semata-mata kerana nak ikut nafsu kita, sedangkan itu tak begitu diperlukan. Jadi inilah yang kita perlu perhatikan. Sebab itu saya katakan tadi, ada orang yang gajinya besar, pendapatannya besar, tapi mengalami hutang yang banyak dan kadang-kadang mengalami kesusahan dan silap-silap langkah, kena declare bankrupt dekat court dan sebagainya disebabkan salah mengatur kewangan mereka. Walaupun mereka punya wang yang banyak tapi tak diatur dengan betul, tak diatur mengikut apa yang dikehendaki oleh Islam, oleh Allah, oleh Rasulnya, maka dia tak mendapat kebaikan daripada wang yang banyak. Wang yang sedikit sekalipun yang ada pada kita, harta yang tak banyak pun, tapi kalau kita kendalikan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah, tak mubazir, belajar dengan cara beriman, tak berlebih-lebihan, kita banyakkan bersedekah, wang tu walaupun sedikit dia akan menjadi berkat. Berkat ni maknanya dia menjadi banyak. Walaupun nampaknya sedikit, dia jadi berkat. Sebab itu pada satu masa bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni makan bersama rakan-rakannya, jadi ada tinggallah sisa sikit, tiba-tiba datang seorang hamba Allah terus masuk duduk, ikut sama makan, menjamu selera atas apa hidangan yang ada. Dia terus ambil tinggal 2 keping roti itu dia makan. Selepas dia makan, Nabi berkata, kalaulah hamba Allah ni membaca bismillah, nescaya makanan ini tetap ada sisanya. Maksudnya apa? Kalaulah dibaca bismillah, makanan ini jadi barakah. Makanan ini memberkati orang yang makan. Sikit saja dia makan pun dia dah rasa kenyang. Jadi bila dia tak baca bismillah, makanan tak jadi berkat. Bila tak berkat, makan satu pun tak kenyang, makan 2 pun tak kenyang. Jadi bukan saya nak bincangkan tentang baca bismillahnya, yang saya nak bincangkan ni ialah barakahnya. Bagaimana Nabi katakan, kalau umpamanya makanan ni dimulakan dengan bacaan bismillah, makna berkatlah makanan ni. Bila barakah, bila dia berkat, makna dia jadi banyak. Jadi bila jadi banyak, sikit pun, walaupun sikit tapi nampak banyak. Samalah juga duit, sama ada harta dan duit ataupun harta yang kita miliki sekalipun, kalaulah harta yang kita miliki atau wang yang ada pada kita sedikit, tapi dia sentiasa barakah, sentiasa berkat kerana kita atur kewangan kita mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Berkat kerana kalau ada banyak, kita tak membazir, kita tak belanja berlebihan.
Berkat kerana kalau kita ada lebih, kita tak lupa untuk mendermakan fi sabilillah atau infak fi sabilillah. Berkat kerana kita sentiasa berjimat cermat. Jadi dengan itu, duit itu selalu berkat dan kita rasa tak mengalami apa-apa kesusahan walaupun pendapatan kita tak banyak. Tapi ada orang yang pendapatannya banyak dan lumayan, tapi dia masih lagi rasa tak cukup, rasa tak sempurna kerana duitnya tak berkat. Mungkinlah ada perkara-perkara yang dilakukan dalam kehidupan hariannya atau dalam usaha untuk mendapatkan wang tersebut, ada perkara-perkara yang agak-agak bertentangan dengan agama yang menyebabkan pendapatan yang banyak tu tak menjadi berkat dalam kehidupan diri dia. Kemungkinan tu semuanya, kan? Jadi kita kena berusaha jangan sampai kemungkinan-kemungkinan itu berlaku. Itu yang pertama lah yang Nabi kita Muhammad SAW tentang isu yang ada dalam ini, iaitu iktisad, mana ekonomi. Yang kedua, watawaddud. Tawaddud ni mana perasaan kasih sayang. Watawaddud ilan nas nisful aqli, maknanya kita berkasih sayang, bermesra-mesra dengan masyarakat, dengan orang ramai. Itu sebahagian daripada akal fikiran kita, dan ini juga digalakkan oleh Islam. Kita tidak boleh hidup sendirian, satu. Lepas tu kita digalakkan berumah tangga agar kita dapat hidup bersama-sama dengan pasangan kita. Kita juga disuruh bercampur dengan berjamaah, disuruh bercampur dengan kawan-kawan, agar kita tidak hidup sendirian juga. Kerana hidup sendirian, Nabi kata orang yang hidup sendirian samalah seperti kambing yang selalu mencari makan sendirian. Dia lebih senang diterkam atau dimakan oleh serigala, sebab dia seorang, dia satu ekor sendiri. Jadi serigala kalau nampak dia kejar dia je. Kalau dia banyak-banyak, serigala itu kejar banyak, nasib mana yang kena. Jadi kalau kita bersendirian, tak mau campur orang, dengan alasan kita takut nanti buat salah, banyak campur, banyak buat salahnya. Jangan fikir macam itu. Banyak campur bukan banyak yang jadi banyak buat salahnya kalau perangai kita tak betul. Kalau perangai kita betul, cara kita bercampur, bergaul dengan betul, tak ada apa yang kita nak takutkan dengan orang. Malah kalau kita bercampur dengan masyarakat, bercampur dengan orang, banyak faedahnya. Pengalaman-pengalaman orang ni boleh kita timba. Mungkin kita ada masalah sakit umpamanya, yang dah kita pergi ke doktor pun tak baik-baik, dah pergi hospital pun tak baik. Jadi bila ada orang dengar, oh penyakit ini saya pun pernah kena, atau bapak saya atau pakcik saya pernah kena, dia hanya makan benda ini aja, kemungkinan juga. Jadi pengalaman orang tu membantu kita. Kita pun carilah daun ke ataupun apa ubat makanan ke yang dia makan oleh bapaknya atau oleh pakciknya menyebabkan sakit itu sembuh. Jadi dia makan dengan sendiri, insya-Allah sembuh kerana pengalaman kawannya menerusi pakciknya atau pakcik. Itu pun faedah orang yang berkawan. Kan itu faedah berkawan. Ataupun dalam kita berkawan ni ada tempat-tempat yang kita tak tahu kita nak pergi. Mungkin kita tak tahu kat mana tempat kita pergi. Tiba-tiba ada orang dalam kalangan yang kita kenal tu, dia tahu kalau ini kamu nak dapatkan bantuan, pergilah ke kementerian ini, atau pergilah ke ofis ini. Itu semua melalui apa? Melalui teman juga. Jadi maknanya banyaklah kelebihan. Malah kadang-kadang teman kita juga boleh menggalakkan kita buat baik. Mungkin kadang-kadang seseorang tu dia belum lagi mendirikan solat, tiba-tiba dia kawan dengan orang-orang yang banyak mendirikan solat. Bila hari Jumaat semua pergi sembahyang, atau Zuhur sama-sama pergi sembahyang, lepas tu baru makan. Dia lama-lama pun dia terikut-ikut. Bila terikut, nanti ditanya kawan siapa yang boleh pimpin dia sembahyang. Kawannya akan tunjukkan, oh kau pergi jumpa dekat imam dekat Masjid Muhammad Saleh ni, minta tolong dia ajar secara direct dengan kamu, insya-Allah dia akan tolong. Itu melalui siapa? Melalui kawan. Itulah faedahnya kita berkawan dengan orang. Banyak faedah-faedah untuk peribadi kita dapat, untuk keluarga kita dapat, dan untuk apa keperluan kita pun kita boleh dapat. Itulah kalau kita berkawan. Dan apabila kita berkawan, kita kena jagalah dia punya peraturannya. Peraturan orang yang bersahabat ni, pertama sekali mestilah jujur. Maknanya selalu cakap benar, jujur, tak pernah nak cuba menjatuhkan kawan,
tak pernah cuba nak mengkhianati kawan, dan tak pernah juga nak merosakkan bisnes kawan ke pekerjaan kawan. Jadi kalau kita boleh hormat kawan kita, dia sebagai seorang pekerja, hormat dia sebagai seorang manusia, hormat diri dia sebagai seorang teman kita yang banyak berjasa dengan kita, maka dia tentu akan senang berkawan dengan kita. Tapi kalau kita tak hormat dengan dia, baru berkawan kita dah tunjukkan belang kita, dah tunjukkan yang kita ni macam seolah-olah pandai, lebih pandai dari dia. Siapa nak berkawan dengan kita? Baru berkawan nak tunjuk pandai, nak tunjuk rasa macam dia paling pandai, orang lain tak pandai. Siapa yang suka berkawan dengan orang yang nak tunjuk pandai? Tak ada orang suka. Katalah kalau saya nak selalu tunjuk pandai, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian yang ada di sini ni takkan dengar saya punya cakap pun. Saya ni nak tunjuk-tunjuk kan. Tapi oleh kerana kita boleh, orang kata boleh berkawan dan boleh bercakap dan boleh berbual, boleh bergurau, dan kita hormati, masing-masing saling hormat menghormati, sebab itu kita boleh duduk bersama, boleh berbincang bersama. Jadi sebab itu Nabi kata watawaddud ilan nas, berkasih sayang, bersahabat dengan manusia, nisful aqli, sebahagian daripada kesempurnaan akal. Kerana orang yang berakal, dia tentu tahu kelebihan orang yang berkawan. Orang yang berakal tentu dia akan dapat manfaat daripada berkawan. Dan orang yang berakal tentu dia dapat banyak faedah daripada percampurannya dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan. Jadi kita janganlah, orang kata, menyendiri begitu saja. Kita berkawan supaya kita dapat perkenalan, satu, dapat menyambungkan tali silaturahim antara sesama umat Islam, dan bila kita berkawan juga banyak pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita, sama ada pengalaman dari hukum-hukum agama, atau daripada pekerjaan harian, atau dari apa benda pun, daripada sosialnya ke pekerjaan dan sebagainya, boleh kita dapat dari mereka dan boleh kita manfaatkan. Itulah kelebihan orang berkawan, itulah kelebihan orang bersahabat. Tapi kalau orang yang bersendirian, dia tak mungkin dapat apa-apa. Saya tengok beberapa kali bila saya nikahkan orang, sampai ke empat majlis, yang ada dalam tu 4-5 orang. Saya kira tengok laki-laki tak cukup, tak ada 2 pun, bapa satu laki-laki. Saya kata lagi satu saksi siapa ni, perempuan semua ni? Lagi satu saksi ni belum belum lagi cari, ini dululah. Sekarang kan bila buat permohonan mesti dah masuk ke nama saksi, jadi saksi datang. Ni dulu kan on the spot boleh jadi saksi. Saya kata satu je macam mana? Lagi satu ni lagi nak carilah. Tengok lagi nak cari. Saya dia kata ada Pak Haji kat atas, saya dah naik tadi, dia kata dia belum balik kata. Isteri kata ni sekejap lagi balik. Lepas tu tak lama lagi dia naik lagi, Pak Cik tu pun dah balik. Dia penat-penat belum lagi duduk lagi, agaknya baru sembahyang maghrib, terus turun bawah. Dia bisik-bisik dekat saya, dia kata apa? Orang ni tak campur orang, Ustaz. Kita sini ada kumpulan, ada kumpulan baca Yasin, kadang-kadang ada kumpulan syarah, baca apa, kita adakan syarahan, ada majlis-majlis tarawih, tak pernah nampak muka orang. Kita ada kenduri kedua selamat, dia tak pernah nampak muka pun. Sehingga saya pun tak tahu yang dia ada majlis nikah. Tiba-tiba dia congor naik ke atas, kasih tahu rumah saya, kalau saya dah balik turun-turun bawah untuk jadi saksi. Ni kita tengok berapa susahnya nak cari saksi, padahal banyak laki-laki yang tinggal kat blok tu. Nasib baik Pak Haji tu murah hati, orang katalah, tak fikir semualah. Tak apalah, saya tolong untuk kebaikan. Saya penat pun tak apalah, Ustaz, belum mandi lagi ni, bau, Ustaz bau-bau lah, tak apalah. Bukan ini satu, banyak kali saya kena. Ini sebelum, ini sistem dululah kan. Sampai-sampai perempuan banyak, laki-laki tak ada. Pasal tak campur orang. Kadang-kadang kita tengok ada 2 laki-laki, betul, yang satu pakai gelang, semangat gelangnya lebih besar daripada gelang orang perempuan pakai. Jadi macam mana dia nak jadi saksi? Jadi dah tak ada yang lain. Saya kata okeylah, nak jadi saksi kenalah buka sesuatu yang diharam, yang tak boleh pakai. Haram salah nanti dia marah pula. Yang tak boleh pakai, awak tanggalkanlah. Kalau leher tu, tanggalkanlah leher awak. Kalau gelang tu, tanggallah gelang awak. Sebab kita nak jadi saksi, biarlah bersih. Ini pun sama juga. Sebab kalau orang campur orang, dia tentu bila ada majlis dia jemput orang, orang datang.
Kalau orang dah tak jemput orang, dia nak jemput orang, orang pun tak mau datang. Ni kita jemput, dia tak datang. Kita ada kumpulan, dia tak datang. Kan? Jadi itulah kelebihan orang bersahabat. Banyaklah, kadang-kadang ada orang meninggal pun, saya dengar orang-orang yang mandi mayat ni, datang pergi nak mandikan mayat, nak tolong angkat mayat pun tak ada orang. Takkan tukang mandi nak angkat mayat seorang-seorang. Bukan dia kuat, pasal tak mau berkawan dengan orang. Bila dia tak mau berkawan, sedara-sedara pun menjauhkan dia. Sebab ni orang ni masa syok-syok sendirilah. Air raya pun tak pergi rumah saudara, saudara ada jemputan kahwin pun tak datang, kematian pun dia buat tak tahu, seolah dia tak mati nanti. Jadi bila ada kematian baru dia tahu. Bukan boleh jalan sendiri pergi pusaraman. Kalau ada bas boleh jalan sendiri tak apa, naik bas ke naik MRT pergi, nak pergi mana? Nak pergi pusara abadi. Biar orang dalam MRT semua lari tengok ada mayat kan. Jadi inilah kalau kita, sebab itu Nabi kata persahabatan atau berkasih sayang dengan manusia nisful akli, sebahagian daripada kesempurnaan akal. Jadi maknanya apa? Orang yang menjauhkan diri pada kawan, akalnya kurang sempurna. Bukan gila, kurang sempurna, tak sampai kepada tahap kesempurnaan. Mudah-mudahan kita tak demikian lah, lupa ya. Wa husnul su'al. Dah habis Pak Ji? Dah habis ke belum? 5 minit? 3 minit? Oh tak lama lah, sikit lagi tak apa ya. Dan persoalan yang baik adalah separuh ilmu. Ini nak kena cerita panjang sikit lah ya, tapi sikit tak apa, Pak Haji sekejap dia. 45 nanti saya berhenti ya. Sekarang 13.41 ya, 13.45 berhenti ya. Mengemukakan soalan yang baik ni menunjukkan orang tu ada ilmu. Bila kita nak bertanya seseorang tu, tanya dengan tujuan untuk mengetahui. Itu yang paling penting. Bukan tanya dengan tujuan untuk menguji. Kalau dengan tujuan untuk menguji, jangan tanyalah. Dia dah ada jawapan, jadi nak uji ustaz tu, nak uji guru tu, pencara tu, jangan tanya. Itu namanya tak ikhlas. Bila tak ikhlas tu bukan datang daripada ilmu yang baik. Orang yang ada ilmu ni adalah orang yang terhormat, orang yang rendah diri, orang yang menghargai orang lain. Itu orang yang berilmu. Tapi kalau orang nak menguji orang, itu orang yang tak ada ilmu. Ilmu tak mengajar demikian rupa. Kalau orang nak apa lagi, bukan nak menguji, nak merendahkan tentang ilmu orang, itu ilmu pun tak ajar macam itu. Apa ilmu pun tak ajar. Ilmu agama tak ajar, ilmu psikologi tak ajar, ilmu biasa pun tak ajar. Ilmu adab pun tak ajar. Mana kita boleh nak uji apa, tanya nak jatuhkan orang punya maruah, itu bukan ada ilmu. Atau tanya dengan tujuan nak memalukan dia, itu pun bukan ilmu. Pertanyaan orang yang ada ilmu. Pertanyaan dia itu adalah jenis daripada orang yang sengaja nak menjatuhkan maruah seseorang. Sebab itu Nabi kata wa husnul soal, mengemukakan soalan yang baik itu nisful ilmi, menunjukkan sebahagian daripada kesempurnaan ilmu. Jadi sebab itu kalau kita nak tanya, ikhlas. Walaupun pertanyaan kita rendah pun tak apalah. Kalau ada orang nak tanya apa hukum keluar angin kat belakang batas sembahyang, tak apa, dia tak tahu mungkin. Kan dia dah lupa. Semua orang tahu ke bahawa keluar angin kat belakang tu mesti batal sembahyang kan. Tapi sengaja dia nak tanya, bukan dia nak uji. Tak tahu. Macam ada orang pernah tanya saya, Ustaz, ni baca kunut ni selepas rukuk ke sebelum rukuk? Memang dia tak tahu. Padahal dia dah belajar. Dia dah sembahyang. Habis awak buat macam mana? Itulah saya dengar kata orang kata sebelum rukuk. Ada orang kata selepas rukuk. Habis buat kadang-kadang selepas, kadang sebelum. Memang dia betul tak tahulah, maknanya dia tak confirm. Dah begitu lama tak tanya orang, bila jumpa saya baru tanya. Agak kebetulan saya ni friendly ya, jadi dia berani tanya. Saya kata bacalah selepas rukuk dan sebelum sujud. Tapi tak apalah, yang lepas awak dah salah tu, awak dah apa, tak apa, Tuhan maafkan. Kerana selama ni awak buat tu awak tersilap. Sebenarnya sebelum sujud, bukan sebelum rukuk. Sujud. Oh gitu. Dan besok pagi baca sebelum sujud. Terima kasih Ustaz. Walaupun nampak soalan ringan kan, tapi dia ikhlas. Ikhlas nak tanya sesuatu yang dia tak tahu. Inilah menunjukkan orang ni ada kesempurnaan ilmu, walaupun sikit. Walaupun sikit.
Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung lagi lah huraiannya menerusi hadis-hadis dan huraian-huraian yang lain. Mudah-mudahan dengan demikian kita bertambah ilmu kita lah, sebab kata Pak Haji di beberapa saat ni dia pun dah padam, dah tak ada apa-apa Jadi amin amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa khtim bis solihati a'malana wa ajalana ya Allah ya Rahman ya Karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.